Fi Zilalul Quran karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasakan oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat 197. Kemudian ayat-ayat yang berikut terus menjelaskan hukum-hukum ibadah haji khususnya. Ia menjelaskan masa-masa ibadat haji dan peradaban-peradabannya, dan mengakhiri bahagian ayat yang baru itu dengan saranan takwa sama seperti pengakhirannya di bahagian awal tadi. Masa untuk mengerjakan haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh itu, semasa yang telah menetapkan niatnya hendak mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, maka tidak dibenarkan mengeluarkan kata-kata seks, membuat sebarang maksiat, melakukan sebarang pertengkaran dalam masa mengerjakan haji, dan apa sahaja kebajikan yang dilakukan kamu adalah diketahui Allah, dan hendaklah kamu mengadakan bekalan, dan sebaik-baiknya bekalan itu adalah takwa. Dan bertakwalah padaku, wahai orang-orang yang berakal. Ayat 197. Bulan-bulan haji. Akhirnya, nas ini menjelaskan bahawa haji itu mempunyai waktu yang tertentu, iaitu pada beberapa bulan yang tertentu, iaitu Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Berdasarkan nas ini, tidak sah ihram untuk haji melainkan di dalam bulan-bulan yang ditentukan itu sahaja. Walaupun begitu, ada setengah mazhab mengatakan sah berihram dengan haji di sepanjang tahun dan menentukan bulan-bulan yang tertentu itu untuk menunaikan syiar-syiar haji pada masa-masanya yang termaklum. Pendapat yang akhir ini dipegang oleh imam-imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad Hanbal. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhi, At-Tawri, dan Al-Lat Ibn Sa'ad. Sementara pendapat yang pertama pula dipegang oleh Imam Al-Syafi'i. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Abbas, Jubair, Atta, Tawus, dan Mujahid, dan ia merupakan pendapat yang azhar. Oleh itu, barang siapa yang diwajibkan ke atas dirinya menunaikan ibadah haji dengan berihram dengannya pada bulan-bulan yang tertentu termaklum itu, maka hendaklah ia mematuhi larangan-larangan ini. Maka tidak dibenarkan mengeluarkan sebarang kata-kata seks, membuat sebarang maksiat, melakukan sebarang pertengkaran dalam masa mengerjakan haji. Ayat 197. Pantang-pantang semasa mengerjakan haji. Makna ar-rafat ialah perbuatan menyebut kata-kata persetubuhan dan kata-kata yang mendorong ke arahnya, sama ada secara umum atau di hadapan perempuan. Makna al-jidal ialah perbuatan tengkar atau berbalah yang menimbulkan kemarahan, dan makna al-fusuk ia melakukan maksiat sama ada besar atau kecil. Larangan ini bertujuan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan suasana sopan santun terhadap Allah dan suasana penumpuan diri kepada Allah dalam masa ihram. Juga bertujuan meningkatkan diri dari keinginan-keinginan bumi dan melakukan latihan rohani supaya bergantung pada Allah sahaja. Beradab sopan di rumahnya bagi sesiapa yang berkunjung padanya dengan diri yang bersih dari segala-galanya hingga dari segala pakaian yang berjahit. Setelah melarang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, setelah melarang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka ayat berikut menggalakkan pula melakukan perbuatan-perbuatan yang elok. Dan apa sahaja kebajikan yang dilakukan kamu adalah diketahui Allah.
Bagi hati seorang mukmin, kenangan bahawa Allah mengetahui segala kebajikan yang dilakukan olehnya sudah cukup untuk menjadi pendorong ke arah melakukan perbuatan yang baik supaya Allah melihat dan mengetahuinya. Ini sahaja merupakan satu balasan sebelum mendapat balasan akhirat. Bekalan dalam perjalanan haji. Kemudian dalam ayat yang berikut, Al-Quran menyeru mereka menyediakan bekalan dalam perjalanan haji, iaitu bekalan jasmani dan bekalan rohani. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa serombongan penduduk negeri Yaman keluar dari kampung halaman mereka untuk mengerjakan haji tanpa membawa apa-apa bekalan. Mereka berkata, kami berkunjung ke rumah Allah dan takkanlah Dia tidak memberi makan kepada kami. Perkataan ini di samping bertentangan dengan ajaran Islam yang menyuruh seseorang itu menyediakan kelengkapan yang cukup ketika hatinya bertawajuh kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Adalah juga membawa bau tidak sopan santun ketika bercakap tentang Allah dan membawa bau berbakit-bakit terhadap Allah dengan mengatakan bahawa mereka adalah pengunjung ke rumah Allah, dan kerana itu Allah lah yang berkewajiban memberi makanan kepada mereka. Oleh sebab itulah Quran mengarah orang-orang yang hendak mengerjakan haji supaya mengadakan dua jenis bekalan serta menyaran supaya bertakwa dalam satu ungkapan am yang memberi saranan yang berkekalan. Dan hendaklah kamu mengadakan bekalan, dan sebaik-baik bekalan ialah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ayat 197. Takwa merupakan bekalan dan makanan hati dan jiwa. Dengan takwa, hati mendapat tenaga. Dengan takwa, hati mendapat tenaga kekuatannya, mencapai kehiburan dan kegemilangannya. Takwa merupakan tempat pergantungan hati untuk sampai kepada Allah dan mencapai keselamatan, dan orang-orang yang berakal merupakan orang-orang yang pertama dapat memahami bimbingan kepada takwa, dan mereka lah sebaik-baik orang yang mendapat manfaat dari bekalan takwa ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.